kepada peguam negara. Bukanlah ia mempunyai kuasa mutlak yang boleh digunakan secara arbitrari ataupun sewenang-wenang. Saya ingin menyentuh mengenai satu kes yang mungkin tidak ramai lagi rakyat lupa, kes DNAA yang telah diberikan oleh Mahkamah Tinggi pada 3 bulan 9 tahun 2023 yang melibatkan seorang tokoh nombor 2 negara. Jadi kes ini menjadi bualan rakyat dan rakyat masih menunggu lagi apakah kesudahan pada kes ini. Mengikut undang-undang, satu kes yang diputuskan DNAA, ianya adalah di peringkat sama ada ianya akan di-charge kembali ataupun peguam negara akan meminta supaya dilakukan acquitted and discharge, dilepas dan dibebaskan. Sekarang dilepas tanpa dibebaskan. Tak apalah, itu saya serah kepada Menteri Undang-Undang menjelaskan apa status kes DNAA Bagan Datuk. Saya nak menyebut bahawa akibat daripada kes ini, saya melihat berlakunya seolah-olah double standard, perkiraan yang tidak sama antara orang yang berada di atas dengan rakyat jelata. Saya menghargai pandangan peguam negara yang baru dalam kenyataan media Jabatan Peguam Negara pada 8 September yang mengatakan bahawa berdasarkan kepada representasi yang dikemukakan, perkara ini menjadi tugas bagi peguam negara untuk mempertimbangkan setiap alasan dan perincian yang diberikan oleh pihak tertuduh. Dalam erti kata lain, peguam negara serta jabatan ini tidak boleh secara sembrono menolak representasi-representasi yang dikemukakan oleh mana-mana tertuduh. Sebaliknya perlu meneliti setiap butiran yang diberikan demi menegakkan proses undang-undang. Saya menghargai apa yang dasar baru mungkin Jabatan Peguam Negara. Tetapi saya harap ini tidaklah kerana nak justifikan kes DNAA itu. Saya nak membangkitkan satu kes yang saya, ya berhormat Datuk Ketua, saya mengisytiharkan kepentingan. Saya sebagai peguam dalam kes ini. Anak guam saya ini adalah rakyat saya di Kota Baru. Seorang perempuan, saya tak perlu sebut namanya, berusia 39 tahun. Seorang pekerja di syarikat swasta. Gaji dia 4,000 lebih. Tapi satu hari pada 6 bulan 10 tahun 2022, tahun yang lepas, beliau telah ditangkap di satu pasaraya di Bandar Kota Baru kerana dikatakan sengaja mencuri barangan-barangan seperti dalam senarai yang jumlahnya RM291.67. Saya boleh kemukakan senarai kalau nak, antaranya satu botol budu yang berharga RM2. Firma saya telah membuat representasi kepada peguam negara bertarikh 23 Februari. Dia dituduh pada bulan 1 bulan Februari. Kami telah membuat representasi menceritakan bagaimana wanita ini dia pergi untuk membeli barangan keperluan hariannya yang bernilai 200 lebih ni. Tiba-tiba sampai di kaunter nak bayar, dia tertinggal kad bank dia. Dia beritahu kepada kaunter itu, saya nak pergi ambil kad bank di dalam kereta, dan dia tolak barang di dalam troli nak diletak kepada seorang pegawai keselamatan. Semasa itu beliau telah ditangkap oleh seorang lagi pegawai keselamatan yang melihat CCTV kononnya. Ditangkap. Jadi tanpa dia diberikan peluang, walaupun dalam statement 112 kepada polis dia menyatakan dia nak pergi ambil kad, tidak diberi peluang. Apabila polis dipanggil ke supermarket itu, tak diberi peluang membuktikan bahawa dia ni innocent, orang yang jujur, yang ikhlas, nak pergi ambil, tak diberikan peluang untuk pergi membuktikan beliau ini innocent. Ditangkap, dituduh di mahkamah, dibuat representasi kepada peguam negara. Peguam negara tolak kepada peguam cara negara, ditolak kepada ketua pendakwaan negeri. Akhirnya representasi ini ditolak, menyebabkan pada 21 September yang baru ini, pada hari pembicaraan, saya minta kepada Magistrate untuk beri penangguhan kes ini. Saya nak buat representasi kedua. Sebagaimana Bagan Datuk beberapa
representasi, insyaAllah kalau tak sampai 200 muka surat pun hampir-hampir saya akan buat. Saya akan kampilkan. Orang ini bukan orang yang tidak ada duit, tak mampu bayar. Dia ada statement bank, dalam bank dia ada berbelah-belah ribu ringgit. Tak menasabah seorang ibu muda nak mencuri 200 ringgit. Itu sepatutnya diberikan budi bicara. Inilah discretion yang perlu dilaksanakan judiciously, secara bijaksana oleh peguam negara. Bukan saja kes-kes yang besar-besar, yang jerung-jerung, tetapi bilis ditinggalkan begini. Saya tak nak cakap banyak, tapi saya nak menunjukkan dalam Dewan ini bahawa pelaksanaan undang-undang mestilah tidak berlaku double standard, tidak berlaku perbezaan antara orang besar dengan orang kecil. Kalau orang besar di sebelah sini, jangan haraplah kalau orang besar di sebelah kerajaan. Ini juga prinsip yang dipegang oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita, yang berpengalaman dengan pasukan polis dan pasukan Jabatan Peguam Negara, yang sepatutnya diterapkan di dalam pentadbiran beliau. Jadi dalam hal ini saya minta supaya Menteri Undang-Undang menjelaskan perkara ini, supaya pelaksanaan budi bicara ini dilaksanakan secara judicially and judiciously dalam menghadapi kes-kes yang melibatkan rakyat jelata.